Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita kembali. Kali ini kita teruskan pembelajaran kita Pendidikan Islam tahun 4, bidang ibadah menyambut seruan ilahi. Baiklah, sebelum kita teruskan pembelajaran, marilah sama-sama kita menadah tangan mengaminkan doa belajar, mudah-mudahan faham dan mendapat berkat dari Allah Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Kita lihat apakah objektif pembelajaran kita yang mesti kita capai pada kali ini. Di akhir pembelajaran, murid-murid dapat menyatakan maksud azan. Kedua, menyatakan lafaz dan jawab azan. Seterusnya, menyatakan maksud iqamah, menyatakan lafaz dan jawab iqamah, menyenarai adab sebelum, semasa dan selepas azan dan iqamah. Seterusnya menyenarai kepentingan azan dan iqamah dan menyenarai kegunaan azan selain daripada solat. Marilah sama-sama kita subscribe channel dan tekan butang loceng. Mudah-mudahan tidak tertinggal daripada video-video pembelajaran pendidikan Islam yang terkini. Mudah-mudahan bermanfaat kepada anda semua, InsyaAllah. Baik, kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan azan. Selalu kita dengar, inilah lagu pertama yang kita dengar apabila kita dilahirkan di dunia. Apakah itu sebenarnya azan? Kita sama-sama lihat. Azan ialah lafaz khusus yang disyariatkan oleh Islam untuk menyatakan masuknya waktu solat fardu. Bermaksud, apabila sudah masuknya waktu, azan merupakan lafaz khusus untuk menyatakan sudah masuk waktu solat fardu. Berapa solat fardu dalam sehari? Ada 5, iaitu solat subuh, solat fardu zuhur, fardu asar, fardu maghrib dan fardu isyak. Kita lihat yang seterusnya. Lafaz azan dan jawab iqamah. Jawab azan. Mari sama-sama kita dengar azan yang akan dilaungkan dan bagaimana cara untuk menjawab azan. Kita jawab, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita jawab, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita jawab, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita jawab, Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمد
Kita jawab, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita jawab, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita jawab, La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita jawab, La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita jawab, La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita jawab, La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Seterusnya, lafaz yang kamu lihat ini merupakan lafaz yang hanya ada pada azan solat subuh. Bagaimana cara kita ingin menjawabnya? Kita dengar dahulu. Kita jawab, Sadaqta wa bararta. Kita jawab, Sadaqta wa bararta. Kita jawab, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita jawab, La ilaha illallah. Begitulah indahnya lafaz azan dan jawab azan. Kita lihat pula apakah yang dimaksudkan dengan iqamah. Iqamah ialah lafaz yang disyariatkan oleh Islam yang diucapkan bagi menyeru umat Islam mendirikan solat. Bermaksud, bila kita dengar sahaja iqamah, itu adalah seruan umat Islam untuk mendirikan solat. Okey, kita teruskan lagi. Lafaz iqamah dan jawab iqamah. Mari sama-sama kita lihat lafaz iqamah dan jawab iqamah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita jawab,
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita jawab, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita jawab, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Kita jawab, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Hayya 'alal falah. Kita jawab, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Qad qamatis salah. Qad qamatis salah. Apa yang perlu kita jawab bila kita dengar lafaz iqamah ini? Kita jawab, aqamahallahu wa adamaha. Saya ulang, aqamahallahu wa adamaha. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita jawab, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Kita jawab, la ilaha illallah. Ada perbezaan antara azan dan iqamah. Azan nyaring, lebih nyaring daripada iqamah. Dan saya nak tanya awak semua, azan dulu ataupun iqamah dahulu? Betul, azan dahulu. Kita lihat pula yang seterusnya. Apabila kita melaungkan azan, orang tersebut dinamakan sebagai muazzin. Melaungkan iqamah juga dipanggil sebagai muazzin. Jadi ada adab sebelum kita lihat. Yang pertama, menghadap ke arah kiblat. Okey, adab-adab ini yang akan menyempurnakan azan dan iqamah kita. Sekiranya dilakukan, bermaksud kita akan mendapat pahala kerana kita menjaga adab tersebut. Seterusnya, kita lihat yang kedua ialah suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Iaitu kita mestilah bersih daripada hadas kecil dan hadas besar. Adab yang seterusnya pula ialah dilakukan secara berdiri. Kita lihat pula adab semasa azan. Yang pertama ialah memalingkan muka ke arah kanan pada lafaz hayya 'alas salah. Kita palingkan muka kita ke arah kanan sambil menyebut perkataan hayya 'alas salah. Seterusnya, yang kedua, memalingkan muka ke arah kiri pada lafaz hayya 'alal falah. Kita palingkan muka kita ke arah kiri sambil menyebut lafaz tersebut. Adab yang ketiga ialah menyebut kalimah azan 2 kali. Seterusnya, kita lihat pula adab semasa azan. Yang seterusnya iaitu at-tathwib, iaitu menyebut as-salatu khairum minan naum sebanyak 2 kali semasa azan subuh sahaja. Seterusnya, at-tarji' yang bermaksud menyebut kalimah asyhadu an la ilaha illallah dan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah secara perlahan sebelum melaungkannya. Dan seterusnya, kita lihat pula adab selepas azan dan iqamah. Apa adabnya? Yang pertama, berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, berdoa. Dan seterusnya, kita lihat apakah adab semasa azan dan iqamah bagi orang yang mendengarnya. Yang pertama ialah diam dan menjawab azan dan iqamah. Bila azan maupun iqamah, kita mesti diam. Itulah sebaik-baik adab.
Yang seterusnya, kita lihat pula adab selepas azan dan iqamah bagi orang yang mendengar semestinya lah berdoa. Baiklah, mari sama-sama kita teliti doa menjawab azan dan iqamah di bawah. Mudah-mudahan kita dapat amalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabba hazihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ini adalah doa yang selalu kita lihat apabila ada azan maghrib di TV1. Dan kita selalu juga baca apabila kita berada di sekolah agama petang, dan apabila kita tengah belajar masa sekolah pagi, kita dengar azan Zuhur pun kita baca bersama-sama. Baiklah, murid-murid, apakah kepentingan azan dan iqamah? Penting kepada agama kita kerana yang pertamanya ialah inilah syiar Islam. Bila kita dengar azan berkumandang di sesuatu tempat, bermaksud orang yang beragama Islam ramai di tempat tersebut. Jadi di Malaysia ni, alhamdulillah, di mana-mana sahaja kita mendengar laungan azan. Jadi kita mesti bersyukur dengan nikmat tersebut. Seterusnya, yang kedua ialah makluman masuk waktu solat fardu. Beruntunglah sekiranya kamu mendengar azan. Itulah nak memaklumkan kepada kamu telah pun masuk waktu solat fardu. Bila dah dengar azan tu, apa yang perlu kita buat? Kita mestilah mempersiapkan diri kita untuk melakukan solat. Ambillah wuduk dan dirikan solat. Seterusnya, yang ketiga, seruan kepada muslimin untuk bersegera solat berjemaah di masjid atau di surau. Ini sebaik-baiknya kita melakukan solat secara berjemaah, mendapat pahala berlipat-lipat kali ganda daripada solat sendiri. Berapa kali ganda pahalanya? 27 kali ganda. Baiklah, kita teruskan. Seterusnya mendapat pahala, ya. Kepentingan azan dan iqamah dalam aspek masyarakat. Yang pertama ialah berdisiplin dan menepati masa. Sememangnya bila kita dengar azan, kita sepatutnya menjadi lebih berdisiplin dan menepati masa, kerana kita tahu Zuhur pukul berapa, Asar pukul berapa, Maghrib, Isyak. Jadi kita dalam kepala dah, kita dah tahu bagaimana untuk menepati masa. Kita ada waktu untuk berjumpa dengan Allah, jadi kita tahu waktu-waktunya, jadi kita jaga. Kita akan jadi orang yang berdisiplin. Seterusnya, yang kedua ialah bersatu padu dan saling memahami. Azan ni dapat menyatukan umat, kerana dengan azan orang semua akan hadir ke masjid. Itulah penyatuan umat berlaku bila kita bersama-sama menghadap Allah dalam keadaan berjemaah, sujud rukuk bersama-sama. Dan seterusnya, kepentingannya dalam masyarakat iaitu sentiasa mengingati Allah. Azan itu kita ingat Allah. Okey, jadi seterusnya kita lihat kegunaan azan selain daripada solat. Kita cuma tahu azan ni untuk solat sahaja, tapi sebenarnya azan ni ada banyak lagi dia punya kegunaan. Jadi kita lihat apakah yang pertama, kegunaannya ketika musibah. Musibah yang bagaimana? Katakanlah rumah terbakar. Jadi apa yang perlu dibuat? Kita berikhtiar, selain daripada panggil bomba, kita laungkan azan. Bila kita laungkan azan, sebab azan itu insya-Allah, ya, Allah akan tolong kita dalam cara yang bagaimana kita serah kepada Allah Ta'ala. Yang kedua,
Apa dia? Meredakan ketakutan. Apabila kita berada di dalam hutan, kita merasa takut tinggal seorang-seorang, apa perlu kita buat? Laungkan azan sekuat hati. Jadi, apabila kita rasa takut tu, takut tersebut akan mula hilang sebab dengan azan yang dilaungkan. InsyaAllah juga dengan azan tersebut akan dia bukakan ikhtiar daripada sesat terus jumpa jalan untuk keluar daripada hutan. Yang ketiga, kegunaan azan ialah menyambut kelahiran anak orang yang beragama Islam. Seterusnya, yang keempat ialah sebelum memulakan musafir. Kebanyakannya orang nak pergi musafir, dilaungkan azan sebelum bertolak. Okay? Kita lihat orang nak pergi umrah, orang pergi haji, kita nampak ada orang laungkan azan. Itulah juga kegunaan azan. Okay? Sebelum memulakan musafir. Dan kita lihat ya, di akhirnya bagaimana dengan objektif pembelajaran kita pada hari ini, tercapai ataupun tidak? Yang pertama, dapatkah kamu menyatakan apakah maksud azan? Kedua, menyatakan lafaz dan jawab azan. Seterusnya, apakah maksud iqamah? Ingat lagi ke tidak? Seterusnya, menyatakan lafaz dan jawab iqamah. Menyenarai adab sebelum, semasa dan selepas iqamah, dan seterusnya menyenarai kepentingan azan dan iqamah, dan terakhir sekali menyenarai kegunaan azan selain iqamah. Apakah kegunaan azan selain daripada solat? Ya. Jadi kesimpulan dan rumusannya, sekiranya kamu ada terdengar bunyi-bunyi tu, tu adalah bunyi live ya. Gangguan-gangguan tu saya mohon maaf banyak-banyak. Saya berharap dan berdoa agar kamu semua faham dengan video pembelajaran kali ini. Jika tidak faham, ulang lagi sekali. Jika tidak faham juga, boleh bertanya kepada ibu bapa maupun guru masing-masing. Saya doakan kamu semua faham. Dan ingat, serta amalkan dalam kehidupan harian, kerana azan ini selagi kita hidup, selagi itulah kita dengar. Selagi itulah kita perlu jawab. Dan selagi itulah kita perlu berdoa. Sebagai adabnya ya. Dan segala yang baik itu datang daripada Allah Ta'ala semestinya, dan lemah dan buruk serta kekurangan itu datang dari diri saya sendiri. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi dalam video pembelajaran yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.